Hello. Hai. Hari ni kita masuk tajuk darab. Kenapa cikgu buat video? Sebab apa? Sebab bila ujian hari tu ramai yang salah faham kaedah yang cikgu bagi guna kaedah cacing tu. Di sini cikgu nak terangkan. Kita hanya guna kaedah cacing bila kita jumpa nombor ini sahaja. Baru kita guna kaedah cacing. Kalau kita jumpa nombor ni, tak dapat guna cacing dah. Sebab dia ada nombor 3 ni perlu kita darab. Okey, cacing ni kita hanya perlu guna pergerakan cacing bila kita darab 10, 100, 1000 sahaja. Ini je yang kita guna kaedah yang ringkas, iaitu pergerakan cacing. Kalau nombor macam ni, kita darab macam biasa. Darablah guna bentuk lazim biasa ataupun guna kekisi. Itu saja. Okey. Macam mana kita nak guna kaedah cacing ni? Kaedah cacing ni kita guna kalau mendarab nombor tu makin besar. Betul. Bila nombor tu makin besar, orang besar duduk belakang. Jadi cacing ni dia bawa apa? Dia bawa titik perpuluhan. Dia bawa titik perpuluhan pergi ke belakang. Tapi dia bergerak berapa? Ini dia darab 10, 1 sifar, dia bergerak 1. Dia bergerak 1. Okay. Tapi jawapan awak tak boleh macam ni. Salah. Kenapa salah? Sebab kita belajar tajuk wang. Tajuk wang, kalau ada nombor belakang titik, nilai dia sen tu mesti ada berapa digit? Mesti ada 2 digit. Itu sebenarnya mesti ada 2 digit. Sekarang ni baru 1 digit. Jadi cuba awak sebut nombor tu. 5 apa? Cikgu tak ajar 5 apa. Kalau 5 sen pun tulis dia macam ni, betul? Jadi kalau 5 sahaja, kita kena tambah sifar di belakang supaya dia boleh disebut menjadi 50 sen. Itu kalau titik tu bergerak ke belakang sekali. Jadi dia tak boleh belakang titik hanya ada 1 digit sahaja. Belakang titik mesti ada 2 digit. Dia tak boleh jadi 1 digit. Okey, untuk nombor 2 pula, kita kena gerak 2 digit. 2 pergerakan. Sebab dia darab dengan 100. 1, 2. Okey, jadi belakang 2 tu ada nombor tak? Jadi kalau tak ada nombor, tak perlulah letak sen. Itu je cara mendarab 10, 100. Macam mana pula kalau 1000? Kalau 1000 kita gerak berapa? Kita gerak 3. 1, 2, 3. Jadi ada ruang yang kosong ni, apa perlu kita letak? Kita letak nombor sifar. Jadi nombor tu akan bertambah banyak. Itu maksud dia mendarab 10, 100, 1000. Itu sahaja yang boleh kita guna kaedah cacing. Kalau yang nombor 3 yang bawah ni, awak darablah macam biasa. Kalau darab 5, kita bolehlah guna kaedah darab darab macam ni, macam biasa. Tetapi untuk B dengan C, dia ada 2 digit. Jadi kalau nak guna kaedah yang macam pertama ni, berhati-hati bila darab dengan nombor yang kedua. Kalau naklah senang, kita gunalah kaedah kekisi. Jadi kalau kekisi ni tak perlulah bawa dulu RM. RM ni kita bawa nanti pada jawapan. Kalau bawa awal-awal nanti awak penuh dengan RM awak tu je. Macam ni. Titik tu mesti duduk dekat garisan. Kaedah kekisi. Okay. Bila mendarab tu, tulislah nombor tu besar-besar. Sifar darab 6 ada tulis 6.
Bila jumpa sifar, mestilah sifar yang oi. Sifar. Sifar. Apa nombor darab sifar mesti sifar. Ini cara mendarab. Selain daripada 10, 100, 1000. Kalau jumpa 10, 100, 1000 tu, awak guna cacing je. Tak payah darab panjang. Guna dia kaedah cacing. Kita bawa titik. Cacing dia bawa titik. Bila kita nampak titik, mesti kita gerak ke belakang. Macam yang ini 5, 30, 69 ni, kita tak boleh gerak-gerak titik dah. Jadi kita kena darab macam biasa. Okey, 6 soalan ni tulis dalam buku tulis. Kemudian dah siap, awak sambunglah buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 37. Ada 8 soalan. 2 soalan di bawah ni melibatkan 1000, darab 1000, darab 1000. Bila darab 1000, kita guna kaedah cacing sahaja. Guna kaedah cacing sahaja. Jangan darab panjang-panjang. Sebab tu ruang dia kecil. Berbeza dengan nombor 1 hingga nombor 6. Nombor 1 hingga nombor 6, dia bagi petak-petak. Sebab awak kena kira dalam bentuk lazim ataupun dalam bentuk darab ke kisi. Nampak beza kan? Jadi ingat, jangan semua benda kita nak guna cacing. Kita guna cacing hanya apabila kita mendarab dengan 1000, 100, 10. Macam soalan macam ni. Cacing dia bawa titik. Mana titik Nampak tak titik Tak nampak. Bila tak nampak, titik tu duduk kat mana? Mestilah dekat belakang. Sebab tak nampak. Jadi sekarang ni cacing kita nak bergerak berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab 1000 ada 3 sifar. 1, 2, 3. Buat nak panah. Jadi yang melopong-melopong ni kita nak buat apa? Letaklah nombor sifar. Jadi jawapannya tulis kat bawah ni betul-betul. Macam tu. Perlu letak sen tak? Tak payah. Sebab tak ada nombor belakang dia. Biarkan jawapan dalam ringgit sahaja. Sama macam ni. Tapi yang ini dia ada titik. Jadi kita geraklah titik tu. Kenapa gerak? Berapa gerak? 3. Sebab kita darab dengan 1000. 1000 ada 3 sifar. 1, 2, 3. Ada melopong, perlu buat apa? Kemudian buat tulislah jawapannya dekat bawah sini. Mesti bermula dengan RM7. Okey, yang atas ni darablah macam biasa. Contohnya darab 5, darab 7. Kita boleh buat kaedah macam biasa yang awak belajar tu. Tapi mesti RM mesti tulis mula-mula. Supaya tidak lupa menulis pada jawapan. Ini darab macam biasa. 1 dengan 2 darab macam biasa. Kalau yang nombor 3 sampai 6 ni nombor dia ada 2 digit. Cara yang paling senang, kita gunalah kaedah ni ke kisi. Ringgit Malaysia RM tu sekali je tulis kat atas dia je. Lagi pula deh. Macam tu. Lepas tu tambahlah. Tambah sengit. Cikgu guna pembaris ni. Nampak ni. Nanti bila awak kira, tambah. Yalah cikgu kira. Ni 16, 10, 4, 14, 24, 15, 6, 21. Kemudian ambil pembaris, kira. Dekat bawah pembaris tu nombor berapa? 4. Boleh pula sebelah. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 5, 13. 3 dekat sini. 1 naik atas. Macam tu. 1, 1, 1, 3, 6, 9. Pergi sini pula. 1, 4, 1, 6.
Ni pula 6. Ni pula 1. Bila soalan macam ni, awak kena keluarkan jawapan sebab dia ada unit. Tulis RM 1, 6, 6, 9, 3, 4. Macam tu. Kan lebih mudah kalau guna isi. Kalau awak guna darab bentuk lazim, dia akan berkumpul-kumpul dekat atas. Contohnya salah. Mula dekat dengan 9, 6, 3 dan yang atas. Macam tu. Ini tak ada masalah sebab nombor kedua 1. Dia kalau nombor kedua tu bermula dengan 2, ada tambah sini, ada tambah sini. Jadi nanti awak pening. Tapi terpulang lah. Yang tahu, yang awak rasa boleh buat, senang, terpulang. Okey, asalkan buat. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk dekat sini, mula-mula kita guna darab 9. Bermula dekat sini, duduknya di bawah 9. Kemudian bila dah habis darab dengan 9, kita ambil pula darab dengan 1. Jadi bila darab dengan 1, mesti bermula di bawah 1. Macam tu. Yang ini belakang ni, jangan ada nombor yang kedua. Baris yang kedua, nombor yang belakang sekali tak perlu tulis. Sebab kita darab dengan 1, mesti bermula kat sini. Kalau kita darab dengan 9, bermula dekat sini. Itu maksud dia. Ini darab bentuk lazim. Darab dengan 9, duduk di belakang. Bermula dari belakang. Kalau darab dengan 1, dia duduk di depan. Jadi bermula dekat situ. Dia kena anjak 1 tempat. Okey, harap jelas. Sebab cikgu perlu tekankan perbezaan guna kaedah cacing. Kaedah cacing hanya apabila kita jumpa nombor ni saja. Yang ini darablah macam biasa. Sakit bila cikgu tengok kita periksa korang bila mendarab tu. Okey, jelas Okey, ini cara darab yang betul. Tolong tulis kemas. Gunalah buku yang buku mat 1 tu, guna je dulu. Okey. Itu saja. Ada masalah, bolehlah rujuk cikgu. Tapi setakat ni tak ada seorang pun rujuk. Semua pandai. Betul? Okey, itu saja. Terima kasih.